Bagi merealisasikan hasrat anak muda, kerajaan akan memastikan pindaan perlembagaan yang membolehkan warga negara berumur 18 tahun dapat mengundi dan akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Pilihan raya pada masa hadapan akan menyaksikan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dibenarkan mengundi dan dibolehkan menjadi calon berbanding had umur asal 21 tahun sebelum ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Sir Ahmad Faizal bin Ramli, iaitu pensyarah Akademik Pengajian Islam Kontemporari UiTM Dungun serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan satu topik isu semasa mengenai layakkah 18 tahun mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Di dalam topik ini, kita akan mempelajari dan mengetahui pengenalan undi 18, faktor-faktor layakkah 18 tahun mengundi serta kesan pelaksanaan undi 18 tahun terhadap demokrasi negara. Sebelum kita mulakan pembentangan ini, saya ingin perkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Mari kita lihat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurdiana binti Azman. Nombor kad matrik 2022910285. Kami merupakan ahli kumpulan cikgu daripada kelas THM 2421AB. Seterusnya, mempersilakan sahabat yang lain untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia Nusha binti Ishak dengan nombor matrik 2022909805. Saya Nur Arifah binti Sazali, nombor pelajar 2022977843. Assalamualaikum. Nama diberi Raihana Nabila binti Rasul, nombor kad pelajar 2022977933. Tahukah anda, pada 16 Julai 2019, sejarah baru tercipta di Malaysia di mana undi 18 iaitu satu kempen untuk melayakkan golongan muda berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya telah berjaya diusulkan di dalam parlimen. Perubahan ini direalisasikan oleh seorang wakil rakyat muda iaitu Sheikh Sadiq Sheikh Abdul Rahman yang merupakan Menteri Sukan dan Belia pada tahun tersebut. Usaha ini merupakan salah satu bukti pemerkasaan demokrasi yang telah dimulakan oleh anak muda. Selain itu, Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 telah berjaya diluluskan dengan lebih dari sokongan 2/3 persetujuan oleh ahli Dewan Rakyat selepas 2 kali undian dilakukan. Ia merupakan pindaan pertama perlembagaan sejak pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, mari kita pergi ke poin yang utama iaitu definisi pelaksanaan penurunan umur bagi pengundi 18 tahun. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia edisi yang keempat, mengundi bermaksud sesuatu untuk memilih atau menentukan sesuatu. Manakala undi 18 bermaksud semua warga negara Malaysia yang telah mencapai umur 18 tahun dan ke atas adalah layak untuk didaftarkan sebagai pengundi melalui pendaftaran pemilihan secara automatik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya apabila dikuatkuasakan. Untuk tambahan info, pendaftaran pemilihan secara automatik bermaksud individu yang layak serta mempunyai maklumat lengkap akan didaftarkan sebagai pemilih oleh SPR tanpa perlu membuat permohonan pendaftaran. Seterusnya, kita pergi ke isi yang kedua iaitu siapakah rakyat Malaysia yang terkesan dengan pelaksanaan penurunan had umur pengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Antara rakyat yang terkesan daripada pelaksanaan ini adalah rakyat yang lahir pada tahun 1999 dan tahun seterusnya. Dianggarkan seramai 3.8 juta orang muda dari seluruh negeri di Malaysia yang berumur 18 hingga 20 tahun akan terkesan dengan pelaksanaan penurunan umur mengundi ini. Jadi,
Untuk isi seterusnya, saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Alia. Sekarang saya akan menyambung pembentangan ini dengan persoalan bilakah tarikh ini akan dikuatkuasakan. Jadi, pelaksanaan undi 18 akan bermula pada bulan Februari tahun 2022 di mana pilihan raya di negara ini akan menggunakan pendaftaran pemilih secara automatik bagi pengundi yang berusia 18 tahun. Seterusnya, apakah inisiatif kerajaan bagi menggalakkan belia mendaftar dan mengundi? Antaranya ialah melalui Akademi Pilihan Raya iaitu APR, Suruhanjaya Pilihan Raya telah mula mempromosikan kesedaran demokrasi sejak tahun 2007. Seterusnya, aktiviti pendidikan pengundi dipergiatkan lagi melalui program pendidikan pengundi khususnya untuk golongan belia yang bertujuan untuk memberi kefahaman mengenai pilihan raya. Selain itu, tumpuan diberikan kepada pelajar institusi pengajian tinggi dengan kerjasama strategik universiti awam dan swasta, politeknik, kolej komuniti, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia serta institusi pendidikan guru yang dihadiri oleh 31,355 orang pelajar yang berumur antara 18 tahun sehingga 26 tahun. Program ini telah diperluaskan di peringkat sekolah menengah melalui kerjasama dengan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA bagi menganjurkan program ini di Maktab Rendah Sains MARA MRSM. Program ini telah dilaksanakan 23 buah MRSM dengan dihadiri oleh 3,873 pelajar. Seterusnya, SPR juga mendekati pelajar-pelajar sekolah menengah melalui program APR Associate Trainers AAT. Melalui program ini, SPR telah melatih lebih ramai penceramah dan jurulatih untuk menyampaikan maklumat tentang proses pilihan raya kepada para pelajar sekolah. Seramai 219 peserta AAT dipilih dari kalangan sukarelawan mahasiswa universiti untuk menyampaikan taklimat kepada pelajar-pelajar MRSM. Negara-negara manakah yang belum melaksanakan umur mengundi pada 18 tahun? Hanya terdapat beberapa buah negara seperti Kuwait, Lebanon, Oman, Singapura dan Malaysia yang masih mengamalkan umur mengundi 21 tahun. Namun begitu, jika diteliti, hampir kesemua negara-negara ini sedang dalam proses untuk mencadangkan agar umur mengundi diturunkan kepada 18 tahun. Di negara-negara maju seperti Australia, United Kingdom dan Perancis sudah pun melaksanakan had umur pada 18 tahun sebagai calon mengundi sejak dari tahun 1970-an lagi. Manakala pada era 1980-an, India, Pakistan dan beberapa buah negara di Asia juga telah berbuat demikian dan diikuti dengan negara Jepun pada tahun 2016. Mengapa remaja berumur 18 tahun sudah layak untuk mengundi? Menurut kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, remaja 18 tahun sudah layak mengundi kerana golongan ini bermaklumat dan dianggap berupaya untuk membuat keputusan bijaksana mengenai kepentingan masa depan negara. Terdapat beberapa faktor yang menyokong kelayakan untuk mengundi tersebut, di mana belia 18 tahun sudah menamatkan peringkat sijil peperiksaan Malaysia SPM untuk masuk ke alam pekerjaan. Apabila sudah bekerja dan mencari pendapatan serta memikul tanggungjawab sebagai anggota masyarakat, itu sudah dianggap matang. Apabila sudah bekerja, warga negara bawah umur 21 tahun tersebut yang mempunyai pendapatan, mereka harus membayar cukai. Dan dasar serta penentuan cukai itu ditetapkan sendiri oleh kerajaan pemerintah, iaitu parti politik yang dipilih oleh rakyat berdasarkan pilihan raya. Jadi, ini tidak adil jika golongan bawah 21 tahun ini tidak diberi hak untuk mengundi hanya kerana disebabkan umur mereka yang tidak mencapai umur 21 tahun. Antara faktor lain yang menyokong kelayakan mengundi tersebut ialah remaja pada umur 18 tahun juga mereka boleh menjadi ahli dalam parti politik dan mereka juga dibenarkan terlibat dalam kegiatan politik tersebut. Selain itu, remaja tersebut juga boleh menganggotai pertubuhan politik yang berdaftar.
Selain itu, warga negara yang berumur 18 tahun juga sekiranya mereka terlibat atau terbabit dalam kesalahan jenayah dan dibicarakan di mahkamah, remaja tersebut akan dianggap dewasa dan sekiranya disabitkan hukuman yang bakal diterima adalah sama seperti rakyat dewasa yang lain. Oleh itu, tanggapan bahawa remaja bawah 21 tahun belum matang tidak boleh diterima. Selain itu, ia juga kerana suasana sekolah dan persekitaran semasa sekolah sudah moden dan mampu mempengaruhi pemikiran anak muda waktu kini. Jadi dari sini, melalui undi 18 ini, kita dapat melihat dari segi kesan yang positif dan negatif. Kesan positif yang pertama ialah undi 18 ini mampu memberi peluang kepada golongan muda untuk terlibat aktif dalam membuat keputusan berkenaan dengan masa depan negara. Mungkin dari sini kita boleh melihat lebih ramai golongan muda menjadi pemimpin, sama ada di peringkat persekutuan maupun negeri. Walaupun kita difahamkan kos untuk satu pilihan raya memerlukan kos yang tinggi, tetapi untuk menjamin kesejahteraan negara dan untuk sistem demokrasi yang lebih inklusif adalah lebih berbaloi dengan modal yang dikeluarkan. Yang kedua, undi 18 mampu melahirkan pemimpin yang matang dan berkualiti. Hal ini kerana generasi muda pada masa kini hanya mahukan keadilan saksama untuk semua, di mana dapat membantu mereka menyuarakan hak-hak mereka. Dan apabila ramai wakil golongan muda dalam politik, sudah tentu suara generasi muda ini akan lebih didengari. Dan malah idea-idea generasi muda yang terbaru dan kontemporari boleh dikongsikan dengan kepimpinan negara dan mencorakkan dasar-dasar negara yang lebih berkesan. Manakala dari segi negatif pula, yang pertama, politik dan kepimpinan negara hanya akan dibarisi oleh golongan tua dan akan kurangnya tenaga muda. Dan akhirnya golongan muda akan merasakan yang politik dan kepimpinan ni hanyalah untuk golongan tua dan mereka akan mengendahkan apa yang berlaku dalam kepimpinan politik di negara kita. Dan yang kedua, apabila ini sudah pasti negara akan berhadapan dengan krisis kekurangan pemimpin pelapis, di mana kita akan ketandusan pemimpin hebat untuk menaikkan taraf negara dan mencorakkan masa depan negara. Dan namun, jika mereka tidak diberi peluang dari sekarang, maka proses untuk melahirkan pemimpin muda sebagai pemacu politik negara akan mengambil masa yang lama. Jadi, sejauh mana kerajaan melihat golongan belia dapat memberi sumbangan kepada demokrasi di negara ini dan mengapa? Penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun dapat menyumbang kepada kesejahteraan demokrasi negara kerana yang pertama, pelibatan belia akan mewujudkan ruang diversiti kerana golongan ini mampu memberikan idea dan melihat sesuatu isu dari perspektif yang berbeza. Apabila pengundi terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya, agama dan peringkat umur, maka semua stakeholders yang terlibat dengan pilihan raya perlu memainkan peranan yang sewajarnya dan mengambil kira kepentingan semua pihak, khususnya belia. Yang kedua, golongan belia yang berumur 18 tahun telah diberikan beberapa hak untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan mereka. Akta Umur Dewasa 1971, Akta 21 memberikan belia berumur 18 tahun untuk berkahwin, bekerja, memperolehi lesen memandu kenderaan, menyertai pasukan beruniform seperti Angkatan Tentera, Bomber, Polis Diraja Malaysia dan sebagainya.
mendandatangani kontrak atau pinjaman dan dibicarakan sebagai pesalah dewasa sekiranya melakukan jenayah. Jadi, kesimpulannya di sini, melalui pelaksanaan sistem ini dapat memberi kesegaran dari segi kepimpinan parti politik dan dasar kerajaan dalam jangka masa yang panjang. Dengan wujudnya undi 18 ini, generasi muda perlu memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kerajaan untuk memilih wakil yang sesuai untuk memperjuangkan hak mereka. Oleh itu, dengan gabungan intelek muda dan pengalaman golongan tua ini sudah pasti mampu membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Golongan belia berumur 18 tahun bukan lagi golongan yang hanya perlu mendengar dan mengikut apa saja arahan yang datang dari generasi tua. Tetapi kini mereka juga mempunyai hak untuk membuat keputusan dan mencorakkan masa depan negara. Sememangnya ia adalah bukan satu perkara yang mudah. Namun adalah diharapkan generasi muda kini dapat menggunakan hak mereka yang dimiliki dengan bijak, matang dan berkesan. Undi ialah pilihan peribadi di mana setiap individu mempunyai hak masing-masing untuk menentukan. Tiada undi yang salah, tetapi hak itu harus diberi peluang kepada semua rakyat muda Malaysia. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.